Salam Malaysia Madani, berita pagi 8 Mac 2023 bersama saya Syarul Islam. Saudara, Kerajaan Perpaduan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kekal bertahan sehingga ke akhir penggal pentadbirannya. Keyakinan disuarakan Datuk Seri Anwar bagi mengulas kenyataan negatif Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Tegas Perdana Menteri telah menjadi tanggungjawab Kerajaan Perpaduan hari ini untuk melaksanakan fungsi sebaik mungkin bagi membawa perubahan kepada negara. Now, the duty of this government, this administration, whatever is being said by the past president, regardless, I'm confident that this coalition will survive until the end of its term. More than just a political rhetoric, I'm giving a strong message to Malaysia that we have to chart a different course. We must do this and affect this change, which is extremely necessary to save this country from the mess that we have been in. Beliau berucap pada sesi interaksi Perdana Menteri bersama Ketua-Ketua Perwakilan Diplomatik Malaysia secara maya di Putrajaya. Kestabilan politik serta dasar ekonomi kerajaan perpaduan yang jelas antara faktor utama Amazon Web Service AWS memuktamadkan pelaburan bernilai tinggi di Malaysia. Jelas Perdana Menteri, rundingan pelaburan telah bermula sejak 2019. Namun, syarikat gergasi digital itu hanya bersetuju untuk melabur ketika pentadbiran kerajaan perpaduan. Kini fokus seterusnya tertumpu kepada usaha mempermudah dan mempercepat proses kemasukan pelabur. Dalam masa sama, kaedah baru bagi tujuan itu akan segera dikenal pasti. Perdana Menteri turut menegaskan aspek ketelusan dan pematuhan kepada peraturan tetap menjadi keutamaan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 10 syarikat besar negara sedang meneliti kemungkinan membuat pelaburan berskala besar dalam projek pembinaan Ibu Negara Baharu Indonesia Nusantara. Perdana Menteri berkata antara syarikat itu ialah Tenaga Nasional Berhad dan Telekom Malaysia Berhad. 10 syarikat besar dari 9 di Semenanjung, 1 di Sarawak telah pun masuk untuk mengkaji dan meneliti kemungkinan melabur secara agak besaran. Dan Presiden Jokowi maklum kepada saya, di antara negara ASEAN, Malaysia agak lebih ke depan dan lebih aktif dalam kerjasama ini. Bagi kita ini, sinergi ini akan memberikan keberuntungan kepada kedua-dua negara. Tetapi oleh kerana kedekatan Sabah Sarawak itu dengan ibu kota baru dan dengan gesaan Brunei dan Manila, saya anggap sekali lagi lah BIMP IAGA ini akan memberi perhatian lebih di Sarawak dan Sabah ketimbang atau berbanding dengan Semenanjung. Bagi membantu meringankan beban ditanggung penduduk terjejas banjir, kerajaan akan berhubung dengan pihak bank untuk membenarkan moratorium diberikan kepada peminjam yang terkesan akibat banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia berdasarkan cadangan daripada Kerajaan Johor. Kemudian tentang moratorium untuk memudahkan mereka, ada cadangan daripada Kerajaan Negeri Johor supaya berikan moratorium bagi peminjam supaya dapat melambatkan bayaran kerana keadaan yang terdesak. Setakat ini, Maybank CIMB telah bersetuju untuk memberi moratorium 6 bulan. Dan dengan langkah ini, hari ini, semalam dan hari ini, kita menghubungi bank-bank lain supaya mengikuti langkah yang diambil oleh Maybank dan CIMB. Agrobank, Menteri dah sebut. Okey, terima kasih. Baik, dalam pada itu, Bank Islam Malaysia Berhad mengumumkan pelaksanaan moratorium sehingga 6 bulan kepada pelanggannya yang terjejas akibat bencana banjir. Pengumuman tersebut bermakna Bank Islam menjadi bank ketiga selepas Maybank dan CIMB yang setuju untuk memberikan moratorium selama 6 bulan.
Bank Islam dalam kenyataan pada semalam memaklumkan tumpuan terarah kepada pelanggan kemudahan pembiayaan perumahan, peribadi dan kenderaan. Kemudahan moratorium itu turut disediakan kepada pelanggan perusahaan mikro, kecil dan sederhana sebagai meneruskan program prihatin banjir untuk membantu para pelanggan pembiayaan yang terjejas. Bagaimanapun permohonan penangguhan bayaran, ansuran bulanan sehingga tempoh 6 bulan itu tertakluk kepada terma dan syarat ditetapkan. Sultan Johor Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar berkitah pihak berkuasa serta jabatan dan agensi berkaitan perlu memastikan bekalan keperluan penduduk terjejas banjir di pusat pemindahan sementara PPS sentiasa mencukupi. Baginda bertitah ia bagi memastikan kesemua penduduk terkesan yang ditempatkan di PPS selepas kediaman dinaiki air mendapat keperluan secukupnya. Pada masa sama, baginda mengingatkan pegawai serta anggota agensi penguatkuasa terlibat operasi banjir sentiasa berhati-hati ketika bertugas. Baginda terdahulu berkenan berangkat ke Batu Pahat bagi menziarahi dan menyantuni penduduk terjejas banjir di PPS dengan mengurniakan sumbangan menerusi Yayasan Sultan Ibrahim Johor dengan kerjasama Malaysia Retail Chain Association. Semua ahli parlimen dan ADUN telah diputuskan untuk terlibat sebagai ahli jawatan kuasa pengurusan bencana daerah. Perkara berkenaan dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Amizan Muhammad Ali. Kerajaan telah memutuskan supaya semua wakil rakyat iaitu ahli parlimen dan juga ahli Dewan Negeri arahan telah pun diturunkan dilibatkan sebagai ahli kepada jawatan kuasa pengurusan bencana di peringkat daerah untuk memastikan maklum balas dan juga syur daripada semua wakil-wakil rakyat ini dapat dikemukakan secara langsung kepada pengurusi dan juga jawatan kuasa pengurusan bencana di peringkat daerah yang merupakan penggerak kepada pengurusan kawalan operasi bencana di peringkat daerah dan juga pusat kawalan tempat kejadian. Jelas Datuk Almizan, Natma turut mengeluarkan arahan berkenaan kepada semua jawatan kuasa pengurusan bencana di peringkat negeri termasuk dalam kalangan wakil rakyat pembangkang. 7 badan berkanun Persekutuan BBP bawah seliaan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menandatangani perjanjian pajakan tanah Persekutuan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, menerusi pajakan tersebut kerajaan dapat memastikan tahap keterjaminan makanan negara kekal terjamin. 7 perjanjian tersebut melibatkan nilai pajakan sebanyak RM281,121.37 setahun. Ini adalah satu proses legal untuk penggunaan tanah untuk pertanian. Sebab kita tahu sekarang ni keterjaminan makanan bukan tergantung kepada satu kementerian. Perjanjian yang ditandatangani itu juga selaras Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara DSMN 2021-2025 untuk memastikan bekalan makanan negara terjamin. Ramai pakar keselamatan cyber mampu dilahirkan menerusi kerjasama antara Institut Pengajian Tinggi IPT dan pemain industri teknologi kewangan digital. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Khalid Nordin, pakar siber kini menjadi keperluan negara susulan penggunaan teknologi yang semakin luas dan berisiko dengan ancaman serangan siber. Dia ada core bidang dia. Mungkin dalam IT, dalam engineering, dalam itu. Kemudian ni adalah tambahan. Dan mungkin boleh juga ada program yang khusus dalam cyber security. Hubungan dengan industri membolehkan universiti untuk melihat satu, kurikulumnya terkini, kurikulumnya sesuai untuk industri dan apakah pekerjaan-pekerjaan yang yang memang ada demand. Beliau bercakap kepada media selepas majlis menandatangani memorandum perjanjian persefahaman antara Universiti Teknologi Malaysia dan Mastercard di Ibu Negara. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berpendapat
pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET perlu diselaraskan dalam usaha memperkasa sektor tersebut. Jelas beliau, langkah itu mampu merapatkan jurang kemahiran, menyelaras pendidikan dengan keperluan industri dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan. Kita semua sedia maklum bahawa TVET hari ini terletak di bawah 12 kementerian yang berbeza-beza. Jadi kita memerlukan satu penyelarasan sepenuhnya. Dan kita juga sedar bahawa Majlis TVET Negara telah diletakkan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Cuba brainstorm, kita fikirkan apakah kaedah-kaedah yang terbaik untuk membolehkan negara kita melangkah ke hadapan, terutamanya berkaitan dengan 3 perkara yang telah dibincangkan secara umum. Pertama ialah berkaitan dengan cara-cara atau mekanisme untuk kita memperkasakan sektor TVET. Baik, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan bersetuju menambah perwakilan kuasa kepada Panglima Medan, Panglima Armada dan Panglima Wilayah Udara serta Staraf. Ia bertujuan mempercepatkan proses pemakaian pingat jasa Malaysia PJM kepada anggota veteran. Jelas beliau, perkara itu akan dilakukan secepat mungkin berikutan lebih 40,000 veteran ATM masih menunggu anugerah tersebut. Kita cuba buat secepat mungkin, ya. Kalau ikut normal punya schedule 2049 baru habis, ya. Tetapi dengan menambah bilangan ini dan menambah juga majlis-majlis ini supaya diperbanyakkan, dan bila kita ada panglima-panglima medan itu, mereka boleh buat di kawasan masing-masing, ya, untuk kita pastikan supaya masa menunggu itu dapat kita kurangkan tempoh dia, ya. UMNO mengesahkan telah menerima surat daripada Kementerian Dalam Negeri KDN berhubung keabsahan usul ke-8 bahawa jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan pada pemilihan kali ini. Perkara tersebut disahkan Presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Kota Kinabalu. Perlu diketahui bahawa Perhimpunan Agung adalah merupakan badan tertinggi di dalam perlembagaan UMNO. Maka Perhimpunan Agung telah membuat keabsahan sebagaimana yang dilakukan oleh pengurusi tetap yang mengikut peraturan dalam perlembagaan parti. Maka surat yang dikemukakan oleh Kementerian Dalam Negeri itu adalah surat yang menyebutkan bahawa kuasa untuk menentukan Akta Pertubuhan 1966 perkara 70 adalah memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan keabsahan terhadap peraturan dan juga perlembagaan UMNO itu dipatuhi. Beliau ditemui media selepas majlis pengenalan calon Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Exco Wanita UMNO dan Pergerakan Puteri UMNO Malaysia di Kota Kinabalu. Saksikan Majlis Perasmian Hari Wanita Antarabangsa 2023 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim secara langsung dari Dewan Perdana Felda Kuala Lumpur pada hari Rabu 8 Mac 2023 3.30 petang di TV1, MyTV dan rtmklik.rtm.gov.my. Bersua kembali. Saudara, mengangkat tema Berkat Ramadan, 25 program baharu bakal disiarkan di saluran TV RTM sepanjang Ramadan ini. Manakala bagi radio, lebih 130 program diterbitkan dan disiarkan di 34 stesen radio.
Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman berkata, pengisian program lebih kepada konsep masyarakat madani yang bertamadun serta menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Saya rasa platform yang ada sekarang di televisyen dan juga di radio memang kita gunakan untuk bukan sahaja untuk promosi program-program Ramadan tapi juga Syawal nanti. Jadi kita akan menggunakan semua program-program yang sedia ada ya untuk menentukan penonton kita akan mendapat akan sentiasa mendapat informasi yang diperlukan tentang program-program itu, dan saya rasa kita juga akan menggunakan platform media-media sosial kita yang sedia ada kerana kita kita punya followers sangat ramai di TikTok, di Facebook dan sebagainya. Jadi kita akan menggunakan media-media sosial kita untuk menyampaikan informasi tentang program-program Ramadan. Beliau menyatakan demikian pada majlis apresiasi bersama media sempena program khas Ramadan RTM 2023 di Angkasa Puri Kota Media. Kelantan FM meneruskan kesinambungan program Kelantan FM Ambil Peduli sebagai tanda kecaknaan serta prihatin bekas kaki tangan Kelantan FM serta pendengar setia yang memerlukan disantuni pada penganjuran tahun ini. Antara yang dikunjungi adalah Muhammad Nur Jaafar atau lebih kenali Aben Nur, penyampai radio yang begitu sinonim dengan rancangan Akok sekitar tahun 80-an. Memang sebati lah. Memang sebati dengan karier kita. Sebab puluhan tahun saya berkhidmat dengan radio. Rasa macam suatu kepuasan yang teramat. Sebab saya boleh berkarya, saya boleh maintain kita punya program dan sebagainya. Dan Alhamdulillah semasa saya di RTM Kota Baru ada lagi lah rancangan-rancangan yang masih lagi ke udara pada ketika ini. Tahun lepas kita telah berjaya menyantuni sebanyak 24 rumah yang terdiri daripada warga kerja RTM Kelantan dan juga penggiat seni. Kita juga mengharapkan program ini dapat kita teruskan pada tahun 2003 ini dengan sasaran yang lebih tinggi, bergantung juga kepada sokongan daripada penaja-penaja kita. 3 lagi individu yang turut disantuni adalah pesara Kelantan FM, Maria Muhammad serta pendengar setia Siti Esah Ismail dan Rahmah Cik Hamad yang terkesan akibat banjir hujung tahun lepas. Baik, susulan peningkatan statistik penyalahgunaan dadah yang ketara di negara ini, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengambil inisiatif menyelaras serta memperkasakan kaedah rawatan dan pemulihan penyalahgunaan dadah berasaskan Islam. Perkara tersebut disuarakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Kita berusaha walaupun jumlah mereka yang terlibat dalam perniagaan ni agak ramai, ratusan ribu, tetapi kita tidak boleh berhenti untuk berusaha, dan simposium yang kita adakan pada hari ini oleh JAKIM dengan rakan-rakan strategik yang lain tidak bukan ialah untuk kita berusaha untuk memastikan bagaimana supaya anak bangsa kita, sebab yang ramai ni dekat hampir 70% adalah di kalangan orang Melayu kita. Jadi sudah tentu kita kena terus berusaha dan membuat pelbagai cara untuk memastikan mereka-mereka yang terlibat ni akan dapat diselamatkan. Beliau bercakap demikian selepas merasmikan simposium amalan terbaik perawatan Pusat Pemulihan Dadah Persendirian di Bangis, Selangor. Baik, Majlis Pembangunan Wilayah Pantai Timur ECERDC menyasarkan 9.5 bilion ringgit pelaburan komited ke Pahang tahun ini. Sasaran tersebut meningkat lebih 40% daripada pelaburan komited yang dicapai sebanyak 5.5 bilion ringgit tahun lepas. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail optimis ECERDC akan mengekalkan momentum dan meningkatkan promosi pelaburan untuk menarik lebih banyak pelaburan yang berkualiti dan bernilai tinggi ke Pahang. Antara pelaburan berpotensi termasuk sektor pembuatan, perniagaan tani, pelancongan minyak, gas dan petrokimia. Ini berikutan, sektor itu akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan kepada rakyat Pahang.
8 termasuk seorang lelaki berpangkat datuk ditahan kerana disyaki terlibat sindiket pengedaran dadah. Turut dirampas 300 kilogram syabu. Menurut Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Yahya Othman, tangkapan dan rampasan dibuat hasil operasi sekitar Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan Jumaat lalu. Jadi daripada 5 serbuan yang telah dijalankan itu, pihak polis terutama Jabatan Narkotik Bukit Aman dan Kuala Lumpur telah berjaya membuat rampasan 300 kilo syabu dengan nilaian 10.8 juta. Jadi daripada kelima-lima serbuan tersebut, kita telah menahan seramai 8 orang, iaitu 7 lelaki dan 1 perempuan warga tempatan. Dan daripada semakan rekod yang kita jalankan, 4 daripada 8 orang ini mempunyai rekod kesalahan lampau yang melibatkan antara 1 rekod jenayah hingga ke 10 rekod lampau iaitu dadah. Semakan mendapati dadah diperoleh dari utara Semenanjung dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Beralih ke sukan. Sungai Esko Belia dan Sukan Negeri diberikan tawaran peruntukan melalui dana Gran Padanan bagi menaik taraf padang bola sepak dengan penanaman rumput jenis Zion Zoysa. Menteri Belia dan Sukan Hanyo berkata tawaran itu dibuat ketika mesyuarat pertama kementeriannya bersama Esko setiap negeri yang diadakan Januari lepas. Jelas Hana, kini pihaknya sedang menunggu maklum balas setiap wakil negeri yang dijangka diperoleh dalam mesyuarat kedua akan datang. Kita nak bagi offer kepada negeri kalau mereka boleh pilih satu stadium bola sepak yang mereka nak upgrade untuk rumput Zion Zoysa seperti ini, naik taraf padang yang itu dibuat oleh negeri. Kerajaan Persekutuan KBS boleh bagi kos untuk menanam rumput, tetapi penyelenggaraan dan maintenance setiap bulan itu balik kepada negeri. Bagaimanapun, beliau berkata penyelenggaraan tahunan padang berkenaan adalah menjadi tanggungjawab kerajaan negeri masing-masing sekiranya mereka memilih untuk menerima tawaran itu. Baik, perkembangan aksi Liga Super 2023, Jurulatih Bidar MFC Azmi Aziz akui pasukannya perlu berwaspada dengan kebangkitan Terengganu FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Sabtu ini. Jelas beliau, skuad penyu bakal menurunkan pemain terbaik dalam usaha mendapatkan kemenangan pertama mereka. Dengan situasi Terengganu yang 3 game 1 poin, sebenarnya benda tu menyukarkan kita lagi lah. Kita tak boleh ambil mudah sebab diorang macam mungkin harimau terluka, orang cakap macam diorang ready untuk bounce back. Selepas 3 perlawanan, PDRM kini berada di tangga ke-6 Liga dengan 4 mata. Baik saudara, berita pagi edisi Rabu 8 Mac 2023 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Badan.